Selamat malam dan selamat Merdeka. Dan kita dah menyambut kemerdekaan kita, dan harapnya kita juga akan merdeka dari segi financial kita. InsyaAllah dengan istiqamah kita dalam fundamental, kita mungkin akan mencapai tahap kemerdekaan kewangan kita pula, InsyaAllah. Sorry, saya tak dengar. Clear. Clear, Alright. Okay, saya Dr. Asmadi Yusof. Saya adalah pensyarah daripada Universiti Pertahanan. Alright. Saya mengajar bahagian perubatan, tak ada kena-kena dengan and then tapi saya ada pengalaman dah 20 tahun dalam investment, kerja part time sebagai investment. Dulunya terlibat dalam invest properties, kemudian terlibat dengan saham, sekarang terlibat dengan emas, insyaAllah. Okay, saya share saya punya slide sekejap. Alright. Okay, kita akan membandingkan pelaburan-pelaburan yang ada depan mata kita dekat Malaysia ini, dan kita akan lihat bagaimana pelaburan emas adalah jauh lebih hebat daripada pelaburan-pelaburan lain. Right. So saya harap kita semua dapat mendengar hujah-hujah ataupun apa yang butir-butir pandangan yang disampaikan oleh speaker malam ini. Ada 3 speaker, dan kemudian kita cuba fahaminya betul-betul, dan kalau kita kurang pasti, kita buat kajian sedikit, jangan ambil masa yang lama, dan buat decision. So kita nak buat decision untuk masuk pelaburan ni dalam keadaan kita sedar dan faham lah. Alright. Okay. Sebelum saya pergi lebih lanjut, saya nak bagi tips juga lah untuk macam mana nak jadi jutawan. Kita ada jutawan dekat sini, Puan Aida. Alright. Ini tips untuk jadi jutawan. Yang pertama, seorang yang nak jadi jutawan, dia mesti decide dia nak jadi jutawan. Dia kena decide lah. Kalau dia tak decide untuk jadi jutawan, memang dia tak akan jadi jutawan lah. Okay, sebab itu dia kena ada vision. Cuba kita buat satu vision pada diri kita. Contohnya, saya akan jadi jutawan dalam masa 10 tahun. Contoh, mungkin 5 tahun, mungkin 15 tahun. Bergantung kepada tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin ada yang dah jadi jutawan, nak jadi 10 juta pula dalam masa 10 tahun lagi. Itu bergantung pada tuan-tuan dan puan-puan. Tapi hakikatnya kita kena ada vision. Right? Kemudian kita kena ada ilmu untuk realisasikan vision kita itu. Itu financial knowledge. Kita kena ada ilmu untuk menguruskan kewangan, sebab dia sangat penting. Dia bukan bergantung pada banyak mananya duit yang kita ada, tapi bagaimana kita menguruskan duit itu. Itu yang lebih penting. Sebab ilmu tentang menguruskan kewangan ini kita tak belajar masa dekat universiti, college ataupun sekolah. Jadi kita kena belajar sendirilah. Kena baca buku, kena pergi seminar lah, apalah. Alright. Antara benda yang kita kena tahu kalau kita nak jadi orang kaya ke akhirat nanti, kita kena ikut cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Dan kalau kita nak kaya dekat dunia ni, kita kena ikutlah cara orang-orang kaya yang telah berjaya untuk jadi jutawan. Okay. So antara benda isu yang diorang selalu ceritakan adalah dalam ilmu pengurusan kewangan adalah tentang beza antara income dengan expenses. Jadi setengah orang dia ingat income dan expenses mesti sama banyak baru adil. Ini sebenarnya tak betul. Kita tak mau macam ni. Dan kalau expenses dia lagi banyak daripada income, ini parah. Ini akan membawa kepada bankrupt. Alright?
Jadi kita sepatutnya mengurangkan expenses kita, mengurangkan perbelanjaan kita. Ada banyak cara. Salah satu cara yang paling penting adalah kita tulis apa sahaja yang kita belanjakan supaya kita boleh kurangkan perbelanjaan. Kita boleh tulis dalam buku 35 dan ujungnya kita kategorikan sangat penting, kurang penting atau langsung tak penting. Dengan buat macam itu saja kita boleh kurangkan expenses kita dalam 20 hingga 30% sebulan. Okey, bila kita boleh kurangkan expenses kita dan kita belajar macam mana nak tambahkan income kita malam ni, jadi kita akan ada lebihan duit. Lebihan duit inilah yang kita akan buat investment supaya duit tu kerja untuk kita. Kita tidak mahu selamanya kita bekerja untuk dapatkan duit untuk kehidupan kita. Tapi kita nak at the end of the day, duit kita lah yang buat kerja untuk kita. Alright. Jadi yang ketiga, tips dia adalah orang yang kaya ni, orang yang jadi jutawan ni, dia akan sentiasa mencari peluang dan jalan untuk menambahkan punca pendapatan. Dia tak puas hati dengan hanya satu sumber income sahaja. Dia akan pergi kepada, contohnya jutawan ni ada 7 sumber income kita. Malam ni kita kurang-kurang kita akan belajar 2 sumber income baru. Alright. Yang keempat, selepas kita ada ilmu, vision semua ni, kita kena ada goal ataupun goal dengan plan dia. Strategi, kena ada strategi. Macam mana nak achieve jutawan ini? Kalau kita tengok dalam petikan ini, dia mengatakan bahawa kalau telah kita mengharapkan kita jadi jutawan hanya berdasarkan gaji kita sahaja, impossible untuk jadi jutawan. Right? Jadi untuk jadi jutawan mesti melibatkan investment. Kita kena belajar macam mana nak invest. Okay? Kalau kita tengok dekat internet ke apa kan, kalau nak dapat 1 juta, kita kena invest RM190 per month. Dan dengan return ROI dia 8% setahun. Dan ini memakan masa 45 tahun. Ambil masa yang lama. Kalau kita didekati oleh wealth planner kita, dia akan kata kita kena simpan berapa 250,000. 250,000 sebulan. Sebulan bukan sebulan, sekaligus. Dan dengan 8% setahun kita akan dapat jadi jutawan lepas 20 tahun. Ambil masa yang lama dan modal yang lama. Yang banyak. So sekarang kita kata kita buat decision kita nak jadi jutawan dalam masa 10 tahun. So kita modal mungkin kita boleh kurangkan kepada 100,000. Tapi ROI kita kena tambah kepada 30%. Bagaimana kita nak dapat ROI investment yang boleh memberikan ROI 30% setahun? Nanti kita bincang. Okay, di quantum meter sebenarnya menjadi jutawan dalam masa kurang daripada 5 tahun, ia bukanlah satu angan-angan. Secara matematiknya ia boleh berlaku. Alright. Yang kelima ni pada saya adalah satu benda yang sangat penting. Sebab tidak ramai orang yang ada extraordinary determination. Alright? Ramai orang yang masuk quantum meter. Berapa ramai yang ada pendapatan lebih daripada 20,000 sebulan? Tak ada. Tak ramai. Sebab itu memerlukan extraordinary determination. Orang biasa-biasa yang determinationnya biasa-biasa tidak akan menjadi jutawan. Itu hakikat. Alright? Sebab itu kita tengok dalam statistik tahun 2020 hanya 16,000 orang kat Malaysia ini adalah jutawan. Iaitu lebih kurang tak sampai 1%. 0.5% pun tak sampai. Cuma 0.05% sahaja rakyat Malaysia yang jadi jutawan. Sebab itu determination itu sangat penting. Orang mungkin ada ilmu, orang mungkin ada vision, tapi determination suatu benda yang sangat penting untuk jadi jutawan. Alright.
sekarang kita pergi ke pembandingan pelaburan. Right? Kebanyakan rakyat Malaysia melabur di tabung haji, ASP ataupun KWSP. Ini common. Tanyalah orang. Daripada 10, maybe separuh daripadanya akan ada pelaburan dekat tabung haji semua benda ni. Alright. So kalau kita lihat, kalau kita nak buat pembandingan, kita buat daripada tahun 2015 lah. Lebih kurang 6 tahun lepas. So kalau kita tengok tabung haji cuma memberikan pulangan ataupun ROI dia 3.5%, ASB 6.5% dan KWSP cuma 6%. Dan kalau kita tengok unit trust pula, 8 unit trust yang terbaik untuk 5 tahun lepas, daripada 2014 hingga 2019, puratanya hanya memberikan pulangan lebih kurang 8.35%. Tapi kita nak ROI 30% sebab kita punya vision untuk jadi jutawan dalam masa setahun, dalam masa 10 tahun. Kita nak cari investment yang boleh memberikan lebih pada 30% setahun. Jadi kita kena buat pemikiran di luar kotak. Okey, kita kena baca buku-buku financial. Alright. So kalau kita baca all this thing, kita akan lihat bahawa rahsia orang kaya jadi kaya adalah terletak pada konsep leverage. Okay? Iaitu menggunakan other people's money, OPM. Alright? Dengan menggunakan kaedah inilah yang mereka akan dapat untung berganda-ganda walaupun modal dia tak banyak, tapi oleh kerana dia menggunakan other people's money, jadi modal dia jadi banyak. Okey? Oleh kerana itu dia akan untung berganda-ganda daripada modal dia yang sedikit. Alright. Sekarang saya akan tunjukkan contoh. Kalau kita beli rumah, kita sebenarnya telah menggunakan konsep leverage. Iaitu kita bayar 10% deposit, yang 90% lagi adalah kita buat pinjaman daripada bank. Jadi kita telah menggunakan konsep leverage kat sini, itu 10 kali leverage. Okey? Jadi ini gambar raja yang menunjukkan perbezaan kalau kita beli rumah secara cash ataupun nama lain dia tanpa leverage. Berbanding dengan sebelah kanan ni, kalau kita beli rumah menggunakan kaedah leverage seperti mana yang biasa kita buat. Alright? Itu biasa orang buat, menggunakan leverage 10 kali. Rumah yang sama iaitu beli 10 tahun lepas pada harga 115,000, jual pada harga 350,000. Okey. Kat sini kita bayar cash 115,000, tak ada buat pinjaman kat bank. Orang banyak duit kan. Orang banyak cash. Tapi ROI-nya cuma 6% sahaja. Alright? Setiap tahun selama 10 tahun. Tapi rumah yang sama kalau kita beli menggunakan membayar deposit hanya 10%, yang selebihnya adalah kita buat pinjaman bank, maka ROI-nya adalah 31%. Itu lebih 5 kali. Jadi ini menunjukkan beza antara belah kiri dengan belah kanan adalah cuma menggunakan konsep leverage, yang ini tanpa leverage. Itu sahaja menyebabkan keuntungannya berganda 5 kali. Jadi kalaulah kita menggunakan konsep yang sama dalam pelaburan emas, apa akan jadi? Jadi saya tunjukkan pelaburan emas yang biasa orang buat dulu-dulu sebelum ada quantum metal, orang pergi ke kedai emas, atau orang pergi ke bank, atau orang pergi ke syarikat-syarikat yang jual emas yang tidak ada leverage. Okey? Mereka akan terpaksa menunggu lama untuk dapat keuntungan. Okay. Sekarang kalau kita bandingkan ini dengan pelaburan emas menggunakan konsep leverage. Tadi kita bandingkan rumah, membeli rumah secara cash berbanding dengan leverage. Sekarang kita buat perbandingan beli emas dengan leverage pula, berbanding dengan beli emas tanpa leverage. Okay, kalau kita tak ada leverage, kita hanya ada modal untuk beli satu keping emas ni saja, satu keping saja,
Ini duit yang kita mampu untuk beli satu keping emas. Tapi bila kita menggunakan leverage, kita mampu untuk membeli 10 keping emas. Ini maksudnya leverage. Okey, sekarang kita tunjuk secara matematik macam mana dia boleh menggandakan keuntungan kita. Sebelah kiri adalah tanpa leverage, sebelah kanan adalah menggunakan leverage 10 kali. Alright. So, oleh kerana kita buat perbandingan dari tahun 2015, harga pada masa itu, harga emas adalah $1060 per ounce. Alright? Dan kita hanya ada modal, let's say, $10,000 USD dolar. $10,000 sahaja. Dengan menggunakan leverage, $10,000 yang kita ada ini, kita campur dengan $90,000 yang kita buat pinjaman ataupun pembiayaan daripada company menggunakan konsep tawaruk, modal kita dah jadi $100,000. Modal kita dah jadi 10 kali ganda daripada tanpa leverage. Okey. Dengan $10,000 kita hanya mampu beli 9.43 ounce sahaja emas. Tapi dengan menggunakan konsep leverage, kita boleh mampu membeli emas 10 kali ganda lebih banyak. Itu 94.3 ounce. Right? Selepas 6 tahun, harga emas tu naik 77%. Menjadi 1877 USD per ounce. Alright? Okey. Jadi, kalau kita jual yang tanpa leverage ni, kita hanya dapat 17,700. Jadi kita tolak modal kita 10,000, kita akan dapat 7,700. Jadi ROI dia adalah 77% untuk 6 tahun. Kalau untuk setahun, 12.8%. Menggunakan kaedah leverage pula, kita akan dapat, kalau kita jual, kita akan dapat 177,000 USD. Iaitu 10 kali ganda lebih banyak daripada tanpa leverage. Oleh kerana kita punya modal adalah 100,000, campur antara duit kita dengan duit pembiayaan. Jadi untung kasar kita adalah 77,000 USD. Jadi kalau kita kira ROI 770% dan per year adalah 128% setahun. Banyak kalau kita nak kira detail, kita tolak pembiayaan pula. Kos pembiayaannya adalah 90,000 yang kita buat pinjaman tadi, pembiayaan tadi, kali 3.5% setahun. Oleh kerana kita pinjam 6 tahun, kita tolak 18,900. Jadi kita untung bersih adalah 58,100. Jadi ROI-nya adalah 581%. Iaitu lebih kurang 97% setahun. Alright? Setiap tahun selama 6 tahun. Okey. Jadi kalau kita buat perbandingan pelaburan kita tadi, kita akan lihat bahawa tabung haji, ASB, KWSP, unit trust, property yang dibeli tanpa leverage ataupun emas yang dibeli tanpa leverage tidak mampu. Semuanya kurang daripada 30%. Kalau kita nak lebih daripada 30% seperti yang kita perlukan untuk jadi jutawan dalam masa 10 tahun, jadi kita hanya tinggal membeli rumah secara leverage ataupun membeli emas secara leverage. Okey. So antara dua ni kita tengok obviously membeli emas menggunakan leverage adalah jauh lebih baik. Itu 97%. Compare to membeli rumah, properties menggunakan leverage cuma memberikan about 31%. Dan kerenahnya membeli emas dengan leverage ni sangat kurang berbanding beli rumah. Alright. Dan membeli emas menggunakan konsep leverage ini bukanlah suatu benda yang baru. Dekat platform stock market memang ada. Kat eToro, kat contohnya, dia memberikan 20 kali leverage lagi. Cumanya isu dia tidak patuh syariah. Dan kemudian dia ada margin call. Apa maksud margin call ni? Maknanya bila harga emas tu turun, kita kena tambah duit modal kita.
Kalau tak, apa yang ada kat situ akan dijual, iaitu for sale, akan berlaku for sale. Jadi ini benda yang sangat memeningkan orang yang berada dalam stock market. Kalau nak beli emas, dah lah tak patut syariah. Ada margin call lagi. Kat quantum metal, benda ni tak berlaku. Dia dah lah patut syariah. Kemudian, dia ada leverage 10 kali. Tak ada produk dekat Malaysia yang ada leverage yang patut syariah sekali. Kemudian, dia tak ada margin call lagi. Ini memang top lah. 3 dalam 1. Benda yang sangat penting yang tak boleh dicari dekat tempat lain. Hanya di quantum metal. Jadi insyaAllah 2 speaker lagi akan bercerita tentang quantum metal. Itu saja daripada saya malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.